Salam sejahtera, terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Tak nak panjang-panjang cerita petang ini, saya terus sampaikan kepada Anda. Ini adalah kejadian terkini ataupun pendedahan terkini berkait dengan Zara Khairina. Ibu Zara Khairina tolak bedah siasat mahu segerakan pengkebumian, kata menteri yang berkaitan. Rupa-rupanya inilah sebabnya. Punca di mana Ibu Zara Khairina menolak bedah siasat. Dan menurut laporan ini, beliau menyatakan bahwa pihak berkuasa bertanya sebanyak 2 kali kepada Ibu Zara Khairina Mahathir, 13 tahun, berhubung pelaksanaan proses bedah siasat terhadap anaknya itu ketika berada di hospital pada 17 Julai lalu. Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail berkata, pendirian ibu pelajar tingkatan 1 itu, yaitu Noraida Lamat, masih kekal untuk tidak mahu proses itu dilakukan bagi menyegerakan pengkebumian. Jadi saudara-saudara semua, satu persatu dapatan, satu persatu perkara yang tersembunyi selama ini yang ramai orang tidak pernah tahu, kini mula terdedah. Nampaknya apa yang diragukan selama ini berkait dengan bedah siasat mula diketahui. Menteri Saifuddin Nasution Ismail telah pun menyatakan bahawa rupa-rupanya pihak berkuasa tanya Ibu Zara Khairina sebanyak 2 kali. 2 kali ditanya berkait dengan proses bedah siasat. Tetapi Sebelum kita teruskan ulasan yang hebat ini, mari saya perkenalkan dulu kepada Anda semua. Ini terapi imun transfer factor for life. Bagi mereka yang mempunyai masalah kesehatan, bagi mereka yang mau kekal sehat, apapun masalah kesehatan Anda, sehinggalah yang ada kanser, dengarkan baik-baik berita baik yang baru hebat ini. Ini terapi imun yang meningkatkan daya imun badan kita sehingga 400%. Secara umum dan ringkasnya, apabila imun badan kita lemah, apabila imun badan kita jadi bodoh, apabila imun badan kita tidak berfungsi lagi dengan sepatutnya, kita susah sembuh daripada penyakit. Bahkan penyakit-penyakit yang biasa-biasa pun akan melekat di dalam tubuh badan kita. Kita berulang-ulang kena penyakit dan paling teruk sekali kita kena autoimun. Autoimun seperti asma, gout, dan macam-macam lagi. Semua itu disebabkan imun badan kita yang bercelaru. Tapi terapi imun ini mendidik imun badan kita menjadi bijaksana, menjadi kuat, dan mengenal mana satu lawan, mana satu kawan dalam tubuh badan kita. Apabila imun badan kita dididik menjadi kuat, bijaksana, ia akan menghapuskan semua akar penyakit yang ada dalam tubuh badan kita. Apabila akar penyakit itu dihapuskan oleh imun badan kita sendiri, maka kita sembuh daripada semua jenis penyakit. Terapi imun ini tidak menyembuhkan penyakit, tetapi mengajar, mendidik, menguatkan imun badan kita sehingga 400%. Lalu dengan kekuatan imun badan itulah kita sembuh daripada semua jenis penyakit. Dapatkan produk ini melalui nomor telepon saya yang tertera ini. Dan ingat, ini ialah produk yang ajaib, penemuan paling bersejarah dalam dunia kedokteran, dan penemuan para doktor dan saintis yang sangat hebat di abad ini. Produk ini lulus KKM, diperakui oleh dokter-dokter di seluruh dunia, halal dan luar biasa. Kalau sudah lama kau berdoa untuk kesembuhan, kalau sudah lama kau berdoa untuk penyembuhan dan cari jalan penyelesaian untuk masalah kesehatan Anda, mungkin ini jalan yang Tuhan tunjuk kepada Anda semua. Cepat dapatkan produk ini melalui nomor telepon saya yang tertera. Dan kita teruskan ulasan yang seterusnya. Jangan lupa, ini terapi imun transfer factor Zara Khairina tetap dengan pendirian untuk tidak mahu proses itu dilakukan. Tujuannya satu, untuk menyegerakan pengkebumian. Dan Ibu Zara Khairina juga sudah menyatakan bahwa beliau, kalaulah dia tahu pada waktu itu ini yang berlaku, beliau pasti akan menyetujui atau bersetuju dengan bedah siasat tersebut. Tapi kita tahulah kan, waktu itu dalam keadaan pikiran yang kusut, dalam keadaan pikiran yang masih trauma, pikiran yang masih tidak tenteram, tentulah banyak keputusan-keputusan yang tidak wajar atau keputusan-keputusan yang silap boleh terjadi.
Kita tidak boleh salahkan Ibu Zara Khairina dalam soal ini, kerana beliau di dalam keadaan yang tertekan, trauma, dan sangat sedih. Siapapun yang berada dalam kedudukan Ibu Zara Khairina pasti atau mungkin akan melakukan kesilapan yang sama. Lagi pula, siapalah ibu yang sanggup melihat bedah siasat dilakukan kepada anak yang telah pun mengalami cara kematian yang sangat menyedihkan itu. Sudahlah seksa cara kematiannya, dibedah siasat pula, tentulah tiada seorang pun ibu yang mahu perkara itu berlaku kepada anak kesayangan mereka. Namun demikian, pendedahan ini sudah dapat menjawab dan merungkai mengapa bedah siasat tidak dapat dilakukan seawal-awalnya ketika jasad Zara Khairina ataupun ketika sebelum pengkebumian dilakukan. Pegawai penyiasat telah berjumpa dengan ibu mangsa dan memaklumkan tentang keperluan bedah siasat atau postmortem itu. Ibu mangsa ketika itu menyatakan dia hendak menyegerakan pengkebumian. Di sini pihak polis atau pengarah siasatan mengakui ada ketidakpatuhan dari segi prosedur siasatan oleh pihak pegawai polis yang berkenan. Pihak hospital khususnya 2 dokter bertugas pada jam 5 petang di bilik mayat sekali lagi menasihati ibu mangsa agar bedah siasat dijalankan. Walau bagaimanapun ibu mangsa tetap dengan keputusan beliau, katanya pada sesi penerangan di Dewan Rakyat di sini hari ini. Zara Khairina, pelajar tingkatan 1 Sekolah Menengah Kebangsaan Agama Tun Datu Mustafa Papar, Sabah, ditemui tidak sadarkan diri dekat longkang asrama sekolah pada jam 3 pagi 16 Julai lalu sebelum disahkan meninggal dunia sehari selepas itu. Saifuddin Nasution Ismail berkata Nuraidah kemudiannya mengisi dan menandatangani surat akuan enggan bedah siasat mayat atas kemauan sendiri disaksikan oleh kakak iparnya. Dokumen semua siap dan keputusan itu dibuat atas kehendak ibu dan didokumenkan secara sah. Sikap pegawai penyiasat polis waktu itu menghormati sepenuhnya permintaan ibu, kata beliau. Dari sudut Kanun Tata Cara Jenayah Akta 593 itu dianggap sebagai tidak patuh dan ditegur dan polis akan mengambil tindakan dalaman, katanya. Sementara itu, dalam sesi menjawab sesi perbahasan, Saifuddin Nasution berkata, tindakan Nuraidah menandatangani surat akuan itu adalah fakta dan ia sama sekali tidak bermaksud untuk meletakkan ibu mangsa dalam posisi bersalah. Beliau berkata sama ada ibu mangsa diberi kefahaman berhubung proses bedah siasat, perkara itu boleh dijelaskan melalui inquest nanti. Jelas sekali apabila sebut soal persetujuan ibu menandatangani surat akuan itu, tidak terlintas bahwa kenyataan fakta terbabit adalah untuk meletakkan ibu dalam posisi bersalah. Saya hanya memaklumkan fakta bahwa pegawai penyiasat khilaf dan niat dia hendak permudahkan urusan ibu dan menyegerakan proses pengkebumian. Namun tindakan itu tidak akan dipertahankan. Malah Jabatan Siasatan Jenayah mengambil pendirian akan membuat langkah susulan, katanya. Terdahulu dalam sesi perbahasan, Datuk Seri Taqiyuddin Hasan mempersoalkan sama ada ibu bangsa ada diberi penjelasan berhubung kepentingan melakukan bedah siasat itu ketika kematian itu berlaku. Pihak berkuasa bertanya sebanyak 2 kali kepada Ibu Zara Khairina Mahathir berhubung pelaksanaan proses bedah siasat terhadap anaknya itu ketika berada di hospital pada 17 Julai lalu. Pegawai penyiasat telah berjumpa dengan ibu mangsa dan maklumkan mengenai keperluan untuk melakukan proses itu. Ibu mangsa ketika itu menyatakan dia hendak menyegerakan pengkebumian kerana anaknya sudah cukup derita. Di sini pihak polis dan pengarah siasatan mengakui ada ketidakpatuhan dari segi prosedur siasatan di pihak pegawai polis yang berkenan. Pegawai polis pula bila diminta maklumkan kepada ibunya, ibu kata dia tak nak buat. Dia nak segerakan pengkebumian
dan dokter yang bertugas pada jam 5 petang di bilik mayat sekali lagi menemui ibunya dan ibu kekal dengan pendirian, katanya pada sesi penerangan di Dewan Rakyat di sini hari ini. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda dengan tanda pagar Solidarity untuk Zara Khairina. Kita jumpa lagi. Bye-bye.